Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami akan menerangkan isu berkaitan keganasan rumah tangga. Perkahwinan merupakan salah satu tuntutan agama yang meraihkan fitrah menjadi anak-anak Adam untuk hidup secara berpasangan. Ia dikenali sebagai satu rahmat dan tanda kebesaran yang dikurniakan kepada suami dan isteri dalam takdir mereka bersama. Perkahwinan dalam Islam merujuk kepada beberapa pengertian sama ada membawa maksud bersatu atau bercantum yang menerangkan kesatuan dan pencantuman antara dua perkara. Dalam kalangan orang Melayu, mereka lebih gemar menggunakan perkataan rumah tangga berbanding dengan perkahwinan. Bahkan sejak dari dahulu lagi, anak-anak digalakkan untuk berumah tangga pada usia yang sangat muda kerana ibu bapa percaya bahawa mereka akan menjaga kualiti pengurusan rumah tangga mereka. Tetapi pada zaman sekarang, perkahwinan menjadi trend sehingga timbul isu keganasan rumah tangga. Walaupun Islam telah menetapkan kerangka adil yang baik, hakikatnya keganasan rumah tangga masih boleh berlaku meliputi pelbagai latar belakang sama ada budaya, agama dan sosioekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika binti Ihwan. Nombor matrik saya ialah 068271. Hari ini saya akan menerangkan jenis keganasan rumah tangga. Terdapat pelbagai jenis keganasan rumah tangga, termasuk keganasan fizikal yang tidak mempunyai kesan yang teruk dan keganasan psikologi yang tidak mempunyai kesan yang jelas pada badan tetapi mempunyai kesan pada minda. Pertama, keganasan fizikal. Hal ini terdapat pelbagai jenis keganasan fizikal seperti memukul, menembak dengan menggunakan senjata dan lain-lain. Kedua, penderaan mental. Kini semakin banyak orang melakukan penderaan mental sebagaimana sebarang niat jahat dan keganasan psikologi tanpa kesan fizikal seperti jeritan dan penghinaan. Seterusnya, keganasan ekonomi. Segelintir rumah tangga mempunyai masalah keganasan ekonomi. Ini termasuk monopoli, tuntutan gaji dan larangan ke atas wanita untuk memiliki apa-apa. Melihat pada masa kini, kes keganasan rumah tangga semakin meningkat. Hal ini disebabkan apabila seorang suami itu menganggap isteri itu sebagai hak mutlak, maka mereka berhak untuk memperlakukan isteri itu dengan apa cara sekalipun, sama ada menjadi hamba seks bagi mereka ataupun memukulnya. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa seorang suami itu kurang penghayatan agama dalam diri mereka kerana sifat kepimpinan dan hak yang diberikan ke atas suami itu telah disalahgunakan, iaitu tugas sebenar seorang suami itu adalah dengan mendidik isteri dengan betul. Seterusnya, tekanan emosi dan bebanan kerja yang berlarutan sehingga di rumah hanya akan membawa pergaduhan antara suami isteri kerana si suami tidak mampu mengawal emosi. Dan sikap barang juga adalah antara punca yang paling banyak direkodkan di dalam kes keganasan rumah tangga ini, iaitu apabila si suami hilang pertimbangan sehingga sanggup memukul isteri dan anak-anak walaupun hanya berpuncakan dengan masalah yang kecil. Akhir sekali, masalah kesihatan juga boleh menjadi penyebabnya kerana perkara ini boleh dianggap beban oleh pasangan. Perkara yang dijelaskan tadi adalah antara faktor dalaman yang boleh membawa kepada keganasan rumah tangga. Dan antara faktor luaran yang menjadi penyebabnya adalah yang pertama, campur tangan keluarga secara berlebihan. Perkara ini kebiasaannya melibatkan pihak mertua yang mana ada sebilangan mertua yang menghasut perkara-perkara yang buruk sehingga kan boleh membawa kepada pergaduhan antara suami isteri. Masalah ekonomi akibat pemberhentian kerja secara drastik yang disebabkan pengecilan tenaga kerja ataupun penutupan perniagaan boleh mengakibatkan tekanan perasaan sekaligus membawa kepada masalah kewangan. Seperti yang kita tahu, masalah kewangan yang kritikal menyebabkan si suami merasa tertekan dan menyempaskan kemarahannya kepada isteri dengan memukulnya. Seterusnya, kesan keganasan rumah tangga. Kesan dari keganasan rumah tangga itu ianya memberi impak yang buruk ke atas mangsa sama ada dari segi fizikal ataupun mental. Dari segi fizikal, ianya boleh menyebabkan lebam dan luka ataupun patah tulang yang boleh menyebabkan kecederaan itu kekal dan menyebabkan kematian. Seterusnya, kesan ini boleh membawa kepada jangka masa yang panjang terhadap mental mangsa yang mengalami keganasan rumah tangga di mana mangsa boleh mengalami trauma, takut dan juga cemas. Kebiasaannya, wanita yang didera ini lebih cenderung untuk mencederakan diri sendiri sehingga sanggup untuk membunuh diri akibat daripada tekanan perasaan yang melampau. Kecederaan fizikal seseorang itu boleh pulih hari demi hari tetapi tidak pada gangguan mental. Kesan keganasan rumah tangga ini juga turut memberi kesan kepada anak-anak terutama sekali dari sudut psikologi. Mereka yang menyaksikan penderaan ini akan lebih pasif dan suka menyendiri. Selain itu, mereka juga akan lebih cenderung untuk bersikap agresif dan melakukan jenayah sama ada di sekolah ataupun di tempat awam.
Di samping itu, masalah keganasan rumah tangga perlu dicegah dan dibendung dari awal kerana ia boleh menimbulkan kesan negatif dalam institusi kekeluargaan. Keadaan keluarga yang tidak stabil dan tiada persefahaman antara satu sama lain boleh menyebabkan berlakunya keganasan rumah tangga. Oleh itu, dengan mendapatkan kaunseling yang berdaftar atau pakar penasihat rumah tangga bagi memperbaiki hubungan antara pasangan suami dan isteri merupakan salah satu langkah penyelesaian bagi menangani isu keganasan rumah tangga. Cadangan ini telah disokong oleh pakar fiqh merangkait iaitu Prof. Madya Dr. Empu Tajuddin. Menurut beliau, sesi kaunseling atau mendapatkan pakar rumah tangga antara cara yang masih berkesan pada masa kini. Selain itu, suami yang tidak memainkan peranannya dan sering mengabaikan tanggungjawab akan berlakunya pertelingkahan dalam sesebuah keluarga. Salah satu punca berlakunya masalah keganasan rumah tangga ini apabila suami mengabaikan tanggungjawab sebagai hamba Allah dan enggan mentaati perintah yang dibuat syarak. Ia juga akan melibatkan pengabaian suami terhadap tanggungjawab pendidik anak dan isteri tentang agama. Oleh itu, cadangan bagi menyelesaikan masalah ini adalah suami dan isteri perlu mementingkan tanggungjawab dengan mengukuhkan lagi ilmu agama dengan lebih mendalam berkenaan hal dan masalah rumah tangga. Agama yang kukuh dapat menjamin kehidupan sesebuah keluarga atau rumah tangga serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Langkah yang terakhir ialah peranan jiran terhadap keadaan kanak-kanak dan wanita yang dalam ketakutan. Menurut pakar yang telah ditemu bual, ini merupakan langkah berjaga-jaga supaya tidak berlakunya isu keganasan rumah tangga yang boleh melibatkan pembunuhan. Penduduk setempat perlu menangani dengan cara campur tangan dan membuat aduan. Oleh itu, jiran tetangga ni perlu membenteras gejala penganiayaan. Jika tidak, isteri, anak-anak akan menjadi mangsa keganasan kepada si suami ataupun si bapa. Contoh, pihak bertanggungjawab boleh ambil inisiatif untuk menjaga isu ini dengan mengadakan kempen kesedaran yang dianjurkan oleh Perbadanan Pembangunan Wanita Pulau Pinang. Ia bertujuan untuk meningkatkan kesedaran kepada masyarakat dan orang awam mengenai isu keganasan terhadap wanita dan juga kanak-kanak. Secara akhirul kalam, kesimpulan yang dapat dibuat dalam topik ini ialah yang pertama, keganasan rumah tangga boleh menjejaskan rumah tangga yang dianggap frasa membahagiakan kerana keganasan ini meninggalkan mangsa dengan pelbagai bekas luka seperti fizikal, emosi, psikologi tanpa mengira umur, jantina dan status. Dan yang kedua ialah mengharapkan negara ni bebas daripada faktor dan kesan keganasan rumah tangga kerana banyak yang perlu ditambah baik untuk sepenuhnya menghapuskan keganasan ini melalui komitmen dan tekad kerjasama semua pihak. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.